Okay, salam sejahtera. Kita akan masuk 7.4 dan akan selesaikan topik kadar tindak balas untuk hari ini. Okay, ini handout yang kita punya. Okay, hari itu kita dah cek 1 dan 2 eksperimen dia faktor saiz. Okay, lepas tu 2 dan 3 dia banding suhu. 3 dan 4 banding kepekatan. 4 dan 5 dia banding mungkin ada 4 saja. Okay, so setiap kali dia akan banding satu faktor saja. Ingatlah satu faktor saja. Contoh banding 1 dan 2, banding 2 dan 3, banding 3, 4, 4 dan 5 dia banding sebab satu faktor. Okay, ini bilangan Moore kita belajar untuk buat lakaran. Okay, lakarkan lengkung. Okay, maka kita kena ada bilangan Moore. Sebab bilangan Moore ini dia akan tentukan ketinggian lengkung. Okay, itu video yang sebelum lah. Saya dah rekod. Okey, lepas tu bagaimana kita nak terangkan sekiranya berdasarkan teori pelanggaran banding faktor 1 dan 2. Ini soalan yang famous, okey, sentiasa ada, sentiasa. Okey, 2019 keluar, 2020 keluar lagi. Okey, 2021 tak tahu. Keluar lagi saya rasa sebab tak ada benda nak tanya. Ini benda yang memang teori pelanggaran. Okey, cara kita banding. Kita sebut 2 lebih tinggi dari 1. Okey, 1 dan 2 ini faktor size. Okay. So you sebut size mana lebih kecil. Kena jelas. 2 lebih kecil ke 1 lebih kecil. Kena jelas. Okay. Lepas tu size apa? Size kalsium karbonat. Sebab mama tu kalsium karbonat. Okay. Lepas tu size kita ada ayat nombor 3 ini. Semua ayat nombor 3 bergantung pada faktor dia. Jumlah luas permukaan terdedah kepada pelanggaran dalam eksperimen 2 lebih besar daripada eksperimen 1. Sangat jelas. Maka ketiga, maka keempat, contoh ini. Cuma ini kena cari dia punya zarah-zarah. Bila you buat persama ion, hari itu saya tunjuk dapat CaCO3 dan H+. H+ tu ion hidrogen. Very straightforward. Okey, dapatlah ion hidrogen. Mana lebih tinggi? Okey. Lepas tu kalsium karbonat ini sepatutnya zarah-zarah kita kena atom, ion, molekul. Tapi you letak ion salah, dia tidak larut dalam air. Bila you letak molekul, salah, dia bukan molekul, dia ion. Atom lagi lah. Tak boleh lah, atom kan sebiji je. Okay? Mana lebih tinggi? Frekuensi pelanggaran. Lepas tu ada frekuensi pelanggaran berkesan. Beza dia, pelanggaran dan pelanggaran berkesan. Bila you sebut pelanggaran sahaja, maksud belum ada hasil. Bila pelanggaran berkesan, baru ada hasil. Okay, so pelanggaran berkesan ini kita dah tengok mula-mula. Sudah mencapai tenaga minimum dan orientasi pelanggaran yang betul. Itu yang sebelum ini kita dah sebut semua, dah clear. So, tambah lagi satu ayat, frekuensi pelanggaran berkesan antara kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Selesai semua. Okay, so sekarang kita tengok. Kalau banding eksperimen 2 dan 3, sekali lagi, mesti satu faktor sahaja. So, eksperimen 2 dan 3, beza dia suhu. Okey, bila suhu, zarah-zarah dia sama banyak, tengok. You bilangan dia sama. Okey, gambar aja membantu faham sahaja. Sebab kimia kan dia abstract sikit. Dia tak nampak. Benda yang kita tak nampak, kita belajar. Okey, so kita bayangkan, dia punya zarah-zarah bilangan dia sama. Cuma dia bergerak lebih pantas. Pelanggaran dia lebih pantas sebab suhu dia tinggi. Okey, so ini faktor suhu 2 dan 3. Okey, bagaimana nak terangkan? Sampel sentence sudah ada contoh-contoh ayat. Okey, contoh saya buat kadar tindak balas dalam eksperimen 2. Okey, saya nak tunjuk sini boleh buat lebih rendah. Sebab dia kata eksperimen 2 maka lebih rendah. Kalau eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Boleh. Lebih tinggi atau lebih rendah. Tengok saya pakai higher, lower sahaja. Tiada benda lain. Okay, you pun sepatut ikut macam saya. Okay, suhu. Sekarang faktor dia. Suhu apa? Suhu asid nitrik. Ikut soalan dia. Asid nitrik. Okay, so suhu asid nitrik dalam eksperimen 2 lebih rendah daripada eksperimen 3. Ini pakai semua lebih rendah lah. Okay, daripada eksperimen 3. Kemudian,
Bila suhu, kita kena kait dengan perkataan tenaga kinetik. Iaitu dia punya tenaga untuk pergerakan dia. So, tenaga kinetik zarah-zarah yang terdedah kepada pelanggaran dalam eksperimen 2 lebih rendah daripada eksperimen 3. 3 lebih tinggi sebab 3 suhu dia lebih tinggi. Okay, kalau siapa nak buat lebih tinggi, maka kena eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Boleh je. Okay, cuma saya nak tunjuk satu lagi jenis kita boleh tulis untuk teori pelanggaran. Frekuensi pelanggaran sama saja sebab ini eksperimen yang sama. Kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam eksperimen 2 lebih rendah daripada eksperimen 3. Okey, ayat kelima, frekuensi pelanggaran berkesan antara kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam eksperimen 2 lebih rendah daripada eksperimen 3. Okey, ini contoh satu lagi, tapi ini untuk faktor suhu. Kalau you tengok, semua ayat yang sama. Semua ayat yang sama. Cuma kita tukar ayat ketiga, yang lain semua sama. Okey, itu sebab dia teori pelanggaran kalau keluar 2 faktor sudah sumbang 10 markah untuk awak, 10 markah. Okey, sangat untung. Kalau keluar 1 faktor, maksud dia akan ada 5 ayat ni lah, 5 markah saja. Okey, ini cara terbaik untuk terangkan. Bukan kata nak hafal kenapa perlu macam ini, sebab ini cara terbaik untuk dapat markah, ya, betul. Cara terbaik untuk penerangan dia. Kalau tak, you tak cakap frekuensi pelanggaran berkesan, you kena sebut banyak. You kena sebut mencapai tenaga pengaktifan, tenaga minimum. Lepas tu, you kena sebut lagi orientasi pelanggaran betul. You kena terangkan lagi. Apa itu maksud orientasi pelanggaran betul? Banyak sangat you kena terangkan untuk 1 markah sahaja. So, baik saya buat frekuensi pelanggaran berkesan antara kalsium karbonat dan ion hidrogen, sangat jelas apa zarah dia. Okey, mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Sangat jelas setiap ayat ini. Okey, so ini memang fix. Saya tengok calon yang pandai benda ini, dia boleh skor 10/10 teori pelanggaran dia. Yang tak boleh 1-2 markah pun susah sebab ayat pertama pun tak tulis. Ayat pertama pun tak tulis sebab dia rasa benda ni perlu ke tulis? Perlu. Sebab dia kata bandingkan, dia tengok bandingkan kadar tindak balas. Okey, so ini faktor suhu 2 dan 3. Okey, sekarang kita tengok faktor 3 dan 4. 3 dan 4 ini adalah kepekatan. Okey, kepekatan bilangan zarah dia telah bertambah. Tengok, ini kepekatan rendah. Bilangan zarah contoh ada 100 biji, contohlah. Okey, kepekatan tinggi mungkin ada 1000. Sebab untuk unit isi padu tertentu, maksud dalam bekas tertentu, itu isi padu tertentu, dia punya bilangan zarah telah bertambah. Sebab dia pekat bertambahlah. Okey, kalau suhu dia tak bertambah, cuma dia bergerak pantas. Okey, itu konsep dia. Okey, sekarang 4 lebih pekat daripada 3. Kalau kita cek atas 4 0.2. 3 0.1 je. So 4 lebih pekat daripada 3. Okey, maka kita mula kadar tindak balas dalam eksperimen 4 lebih tinggi daripada eksperimen 3. Okey, ini you kena praktis ayat ni sentiasa. Okey, kepekatan apa? Asinitrik. Kepekatan asinitrik dalam eksperimen 4 lebih tinggi daripada eksperimen 3. Kepekatan asinitrik. Okey, mana lebih pekat? You kena sebut. Sudah dapat markah kedua. Lepas tu baru you terangkan mengapa pekat kadar boleh tinggi. Ini baru masuk penerangan dia. Bilangan ion hidrogen. Yang pekat ini adalah asinitrik. So asinitrik dalam persamaan ion dia adalah H+. Dia adalah H+. Yang pekat bukan CaCO3, yang pekat itu H+. Maka bilangan ion hidrogen, sebab persamaan ion yang keluarkan macam ni, per unit isi padu, maksud untuk unit isi padu tertentu, dalam eksperimen 4 lebih tinggi daripada eksperimen 3. Okey, itu ayat ketiga dia. Lepas tu ayat keempat, kelima sama sahaja. Ini seronok. Tapi bila sekali betul-betul semua, sekali salah, dia akan bawa masalah itu. Tapi tak apa, dia akan tolak markah yang tak banyak lah. Dia akan tolak sekali saja. Antara kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam eksperimen 4
lebih tinggi daripada eksperimen 3. Okey. So kalau ada yang salah, contoh ada yang tulis di sini benda lain. Okey. Cuma contoh dia tak ada ion hidrogen. Dia tulis atom ke dia tulis hidrogen saja. Maka ditolak markah. Dan seterusnya akan diberi markah sekiranya dia ikut balik benda yang salah. You faham? You jangan nombor 4 buat benda lain. Hidrogen. Nombor 5 you buat zinc pula. Tiba-tiba keluar zinc contoh kan. So itu 2 kali tolak. So setiap ayat tu kalau tak ada turutan benda, you buat sesuka hati, ubah-ubah ini asid nitrik, ubah benda lain, maka sentiasa ditolak markah sehingga kosong. Okay, frekuensi pelanggaran berkesan antara kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam eksperimen tempat lebih tinggi daripada eksperimen 3. Ayat keempat, kelima dia sama sahaja untuk semua faktor. Bagi tindak balas tertentu, nanti kita akan belajar kalau tukar tindak balas, macam mana kita nak jawab. Okay, so ini ayat ke-5. FPB, frekuensi pelanggaran berkesan. FOEC, kejap bahasa Inggeris, frequency of effective collisions between calcium carbonate and hydrogen ion in experiment 4 is higher than experiment 3. Okay, sama saja. Okay, sekarang last. 4 dan 5 adalah faktor mangkin. Okay, mangkin dia adalah CuSO4. So kita lihat mangkin. Ada satu ada mangkin dan nombor 5 ada mangkin. Eksperimen 5 letak CuSO4, maka itu mangkin. So mangkin maksud dia macam ni. Okay, asal dia EA yang warna merah punya. Warna merah asal dia. Bila you pakai mangkin, dia akan sediakan satu lagi lintasan. Satu lagi lintasan alternatif, maksud yang baru. Di mana EA dia rendah punya. So di sini kena pakai ada konsep tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Dia perlu perkataan ayat tu, tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Okey. Dapat satu lagi. Tapi kalau you lihat EA yang asal dia tidak direndahkan. Dia tetap ada. EA yang asal ini, yang original, dia masih ada. Okey. Cuma dia keluar satu lagi lintasan dia. Supaya tindak balas boleh melalui yang rendah ini. Maka bila melalui yang rendah, dia akan lebih cepat dapat hasil. Okey, itu sebab dia kadar tindak balas lebih tinggi kalau ada mangkin. Okey, so ini jenis yang kalau exothermic, ini yang endothermic. Itu sebab dia dekat makmal kita banyak tindak balas exothermic. Endothermic sangat sedikit. Sebab you tengok EA pun dah tahu. Agak-agak di sinilah walaupun tak ada skala dia. Kalau exothermic, dia EA dia lebih kecil. So bila EA dia kecil, dia lebih senang untuk mencapai tenaga minimum. Maka banyak tindak balas makmal, kalau amali tengok, banyak termokimia, kita belajar termokimia untuk form 5 ni. Ini kita ulang kaji. Termokimia banyak exothermic, banyak delta H equal to negatif ni. Sebab dia punya EA tengok rendah. Ini EA dia tinggi punya. EA itu tinggi. So jenis tindak balas endothermic itu tak banyak. Okey, tapi kalau pakai mangkin dia boleh. Okey, ada dua jenis lah. Ini cara nak lakarkan gambar rajah profil tenaga yang ada menunjukkan tenaga pengaktifan original dan dengan mangkin. So EA yang merah ini tenaga pengaktifan tanpa mangkin. Yang hijau tenaga pengaktifan dengan mangkin. Ada banyak soalan suka suruh lakarkan ini. Lepas tu label mana EA, mana bukan EA. So you boleh pakai sama ada exothermic atau endothermic. Kalau dia tak sebut apa-apa. Kalau dia ada sebut tindak balas tertentu, okay, you pun tak faham mana satu, nak exo ke endo, pilih exo lah. Sebab exo kebanyakan dia exo. Okay, nak tahu mana yang endo, you kena balik ke topik termokimia, pergi lihat balik jenis-jenis exo dan endo. Ada dalam video, ada, pergi lihat balik. Okay, so kita nak terangkan bagaimana kadar tindak balas dalam eksperimen 5 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Eksperimen 4 pula. Okey, 4. Kemudian kita sebut mangkin kuprum 2 sulfat hadir dalam eksperimen 5. Cukup. Okey, kemudian kita terangkan mengapa mangkin boleh tingkatkan kadar. Mangkin menyediakan satu lintasan alternatif. Ini lintasan alternatif. Satu lagi jalan dia, maksud dia memerlukan
tenaga pengaktifan yang lebih rendah. So dia punya point tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Okey, bagi tindak balas. Bila tenaga pengaktifan lebih rendah, maka dia lebih senang untuk mengatasi tenaga minimum itu, mencapai tenaga minimum. Maka dapatlah hasil dengan cepat. So kadar tindak balas dia tinggi. Okey, cuma ayat keempat beza dia tengok. Frekuensi pelanggaran antara kita tak sebut ini. Sebab dia punya frekuensi pelanggaran sama sahaja. Suhu sama, maka kinetik tak ada beza. Kepekatan sama, maka bilangan dia sama. So kita itu dari segi frekuensi pelanggaran tiada beza dia untuk dua-dua. Tiada beza. Frekuensi pelanggaran untuk eksperimen 4 dan 5 sama sahaja. Maka kita tak boleh banding, tak boleh banding. Okey. So kita ambil ini, lebih banyak zarah berlanggar. Lebih banyak zarah berlanggar dapat mencapai tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Ini yang ada. Kalau you sebut frekuensi pelanggaran antara kalsium karbonat dan ion hidrogen untuk eksperimen 4 dan 5 sama sahaja. Maka tak ada bandingan, tak boleh banding. Okey, so kita sebut dia akan lebih banyak zarah berlanggar dapat mencapai tenaga pengaktifan yang lebih rendah dalam eksperimen 5 daripada eksperimen 4. Okey, dia walaupun frekuensi pelanggaran sama, tapi yang mencapai tenaga pengaktifan mesti yang ada mangkin punya. Okey, mesti yang ada mangkin punya lebih. Okey, lebih banyak dalam 5 banding dengan 4. Okey, kemudian ini boleh. Sebab berkesan ini maksud dia telah mencapai tenaga pengaktifan. Masa yang sama orientasi pelanggaran yang betul. Dia merangkumi dua-dua benda tau. Okey, so frekuensi pelanggaran berkesan antara kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam eksperimen 5 lebih tinggi daripada eksperimen 4. Dapatlah. Okey, so kita dapat semua kelima-lima ini 4 faktor. Jumlah ada 20 ayat tapi bagi saya 5 ayat saja. Sama saja. Setiap faktor kita guna cara yang sama untuk terangkan sebab ini adalah cara terbaik dan paling jelas. Okey, sekarang you dah ada handout ini kan. So maka you tengah ada ayat-ayat ini. Saya nak tunjuk sedikit kalau saya ubahkan. Okey, contoh okey, tengok. Okey, saya ubahkan bahan dia. Okey, so sekarang tindak balas dia saya ambil contoh zinc dengan HCl. ZnCl2 plus H2. Okey, ini tindak balas dia. Kita ada 3 jenis tindak balas dia. Mama dengan asid, logam dengan asid, ini guna biuret kutip gas. Lepas tu ada faktor suhu, faktor kepekatan, kan kita pakai eksperimen pangkat X. Okey, nanti saya tunjuk. Okey, contoh ini tindak balas dia keluar. Okey, saya nak tahu frekuensi pelanggaran antara apa? Frekuensi pelanggaran antara apa dan apa. Okay, kalau ini eksperimen dia. Siapa boleh? Try. Ayat keempat. Frekuensi pelanggaran antara apa dengan apa. Lepas tu ayat kelima. Frekuensi pelanggaran berkesan antara apa dengan apa. Kita kena pandai cari benda ini. Baru boleh dapat perfect. Sekiranya soalan dia ini. Zinc dengan HCl. Okay, siapa-siapa boleh cuba? Sir. Hmm. Antara atom zinc dengan hidrogen, ion hidrogen. Ya, perfect. Okey, bagus. Antara atom zinc. Okey, jawapan dia antara atom zinc dan ion hidrogen. Okey, you dah pandai pakai. Okey, bagus. Okey, tengok kenapa atom zinc. So, bila kita pecahkan kepada persamaan ion, dia dapat macam ni. Okey, potong yang sama. Ini sama potong. Okey, so dia punya baki tinggal ini. Zinc dengan H+. Tak boleh sebut zinc. Dia atom zinc. Saya dah kata di sini kena isikan, kena namakan zarah-zarah dia. So zarah-zarah dia adalah zinc atom, atom zinc, okay, dan ion hidrogen.
Dulu CaCO3 tak boleh pecahkan sebab tidak larut air. Itu sebab dia kita kena buat ulang kaji nanti. Kena banyak kali. Sekarang walaupun tahun lepas banyak belajar kan. Tapi ramai masih tak boleh. Okay, zinc, atom zinc dan ion hidrogen. Very good, perfect. So seterusnya, frekuensi pelanggaran berkesan antara atom zinc dan ion hidrogen. So zinc di sini boleh tukar ke magnesium, okay. Ada pakai aluminium, tapi ikut buku zinc sahaja. Buku teks banyak pakai zinc. Okay, satu lagi contoh terakhir, ini eksperimen kutip gas sebab ada hidrogen. Yang dalam modul kutip CO2. Okay, sekarang kita ada satu lagi tindak balas yang pakai untuk kaji faktor suhu dan kepekatan, iaitu natrium tiosulfat, contoh Na2S2O3, guna lagi HCl, okay, NaCl, S, SO2, H2O. Okay, lepas tu nak seimbangkan dia, 2, sebab Na2 kan, so 2. Okay, ini frekuensi pelanggaran antara apa. Seterusnya you kena buatlah untuk eksperimen mana lebih tinggi dari mana. Cuma yang nak isi ini. Okay. Selain Irfan. Okay, siapa nak try? Okay, guru muda. Iman. Okay, Iman tak ada mic. Okay, Ghazali. Okay, come on, Ghazali. Okay, clue dia. Boleh lihat balik modul 7.3. 7.3. Okay, saya tunggu sekejap. Pergi tengok. Siapa dah dapat jawapan, terus bagi tahu saya. Hmm. 7.3. Frekuensi pelanggaran antara atom sodium dan ion hidrogen. Okey, betul satu. Ion hidrogen. You nak ion hidrogen dulu pun boleh. Ini susunan dia tak kisah. Okey, betul satu. Satu lagi. Tak betul. Okey, lihat balik persamaan ion dia. Frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen. Betul? Tapi betul satu je. Ada satu lagi. Okey, terbuka kepada semua yang mengikuti kelas hari ini. Atom sulfur sir. Atom sulfur itu hasil dia. Kita nak lihat bahan. Frekuensi pelanggaran ini kita nak lihat bahan sahaja. Sebab siapa yang langgar? Bahan yang langgar. Bukan hasil dia. Sulfur adalah hasil dia. Ion hidrogen betul sebab daripada HCl, bila you buat persamaan ion, you dapat ion hidrogen. Okey, lagi satu saya nak dengar. Tak ada, saya akan tunjuk persamaan ion dia. So, you akan nampak jelas. Tapi sebelum saya tunjuk, saya harap ada yang dapat. Apa zarah dia? Okay, come on. Ion tiosulfat. Stefan dah tak tahan lah. Okay, ion tiosulfat. Okay, good. Ion tiosulfat. Okay. Okay, yang belakang ni semua ikut je. S,
SO2 H2O. Sebab ini molekul, maka dia kekalkan. Okey, potong mana yang sama. Ini dah potong. Ghazali, Na plus dah tak ada dah. Cl negatif pun dah tak ada. Okey, so yang tinggal, okay, saya guna color lain. Yang tinggal adalah ini. Okey, maka ini adalah ion tiosulfat. Ini adalah ion hidrogen. Okey, so untuk tindak balas ini, kita kena buat frekuensi pelanggaran antara ion tiosulfat dan ion hidrogen. Eksperimen mana lebih tinggi dari mana? Frekuensi pelanggaran berkesan antara ion tiosulfat dan ion hidrogen, eksperimen mana lebih tinggi daripada eksperimen mana? Okey, ini yang penting. Sebab kita ada 3 jenis ya. Faktor suhu, faktor kepekatan memang kita pakai cara ini. Yang ada pangkat X, so you lihat balik 7.3. Ada gambar aja dia. Okey, kemudian faktor saiz dan mangkin kita boleh pakai kutip gas. Okey, mangkin CuSO4, satu jenis mangkin saja untuk kadar tindak balas ini yang kita pakai. Okey, so ini cara dia untuk dapat perfect. Kalau you tak dapat ini, kalau keluar 2 faktor, sudah berapa ayat? 4 ayat. Ada 4 markah untuk menilai nama zarah dia. So dah hilang 4 di bawah tu. Okey, kalau 2 faktor, keluar 2 faktor. Okey. Okey, ini selesai. Okey, kita pergi sedikit lagi. Okey, sekiranya tengok berdasarkan teori pelanggaran. Tapi you tengok sini, pisang hijau pula. Okey, bangunan daripada mama pula. Okey, ini bukan tindak balas kimia. Okey, kalau bukan tindak balas kimia, dia takkan tanya banyak-banyak markah. Okey, mungkin dia akan tanya sebahagian sahaja. Contoh pisang hijau yang disimpan dalam peti sejuk tidak akan masak. Saya letak di sini sebab ada calon dia dah hafal teori pelanggaran. Maka dia dah sangat famous dengan benda ini, dia dah pandai lah. So, soalan macam ini 3 markah pun, 2 markah pun dia akan keluar di bahagian yang hebat, pemikiran. So, bila melibatkan pemikiran, dia pun ada frekuensi pelanggaran antara atom pisang hijau. Wow, sangat hebat. Atom, okay, untuk pisang pula ada atom nampak dia. Okay, so bila teori pelanggaran untuk kes macam ini yang tiada, sekali lagi, tiada tindak balas kimia, kita jangan pakai benda yang ada tindak balas kimia. Ini ada tindak balas kimia punya, iaitu ada bahan dia. Contoh ada kalsium karbonat, ada asid, baru kita pakai cara ini. Okey, ini tak ada. So, secara umum saya bagi dia punya ayat. Okey, contohnya ini kita boleh sebut pada suhu yang rendah, sudah cukup suhu yang rendah sebab dia kata peti sejuk. Peti sejuk kan suhu yang rendah. Enzim dalam pisang tidak mempunyai tenaga yang mencukupi untuk mengatasi tenaga pengaktifan. So, kita masih ada perkataan tenaga pengaktifan yang sama. Okey. Lepas tu frekuensi tindak balas berkesan. Tiada pelanggaran. Tengok, frekuensi pelanggaran berkesan dah tak pakai. Frekuensi tindak balas yang berkesan per unit masa adalah rendah. Ini contoh jawapan. Dia ada banyak jawapan, jangan risau. Soalan macam ni ada banyak jawapan. Cuma kena kait juga dengan teori pelanggaran, iaitu suhu ke, tenaga pengaktifan. Okey. Kena tahu dia punya faktor. Dia nilai faktor dulu, suhu. Okey, lepas tu ada yang berkait punya. Tiada frekuensi pelanggaran, tak ada. Pelanggaran ini untuk bahan kimia saja. So kita sebut frekuensi tindak balas berkesan per unit masa adalah rendah. Kadar pisang masak adalah rendah. Ini sekiranya dia belum sebut lagi. Kalau soalan sudah sebut kadar pisang masak lebih rendah, maka tak boleh lah. Tidak akan ada sebarang markah untuk ini. Okey. Bangunan daripada mama dalam kawasan perindustrian lebih cepat terkakis. Ini berkait dengan hujan asid. Okey, contoh, kilang membebaskan gas berasid ke dalam atmosfera. Okey. Gas berasid larut dalam air hujan menjadi hujan asid. Sudah jadi hujan asid. Okey, kemudian kepekatan asid dalam hujan asid adalah tinggi. So faktor kepekatan diberi markah. Frekuensi tindak balas kakisan berkesan atau secara sama dengan atas, frekuensi tindak balas berkesan per unit masa bertambah. Kadar kakisan mama tinggi. Ini sekiranya belum sebut lagi mana yang tinggi. Maka kita kena jawab. Kalau sudah jelas dalam soalan dia dah cakap
maka ini ada tak ada pun tak apa. Okey, so ini cara dia. Sekiranya keluar macam ni, tapi ini dia takkan keluar banyak. Ini ada pun maksimum pun 3 markah saja. 3 markah pun ramai calon boleh dapat 1 atau 2. Tak ada masalah sebab dia boleh nyatakan faktor. Okey. Dan dah selesai. Cuma masalah dia ramai suka frekuensi pelanggaran. Frekuensi pelanggaran antara atom pisang. Contoh itu maksud terlalu rigid kepada benda ini. So cara 5 ayat ni sebenarnya terbaik untuk penerangan frekuensi pelanggaran bagi bahan kimia. Kalau tak ada bahan kimia, ini contoh jawapan dia. Okey ya. So tak sempat salin boleh snap gambar dia. Okey, kita dah habis ulang kaji topik kadar tindak balas. Okey, bermula minggu depan kita boleh masuk topik last dululah. Kita masuk topik 8 dulu. Lihat apa itu alloy, kaca semua dulu. Lepas tu baru kita masuk ke topik paling susah tingkatan 4 iaitu acid base. Okey, thank you.